Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Kepada kami akan membentangkan tentang tugasan kedua, iaitu tugasan persembahan GPPP 1092, subjek pengantar pengajian pendidikan. Iaitu saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan. Yang pertama ialah nama saya Muhammad Adib Irfan bin Abdul Jalil. Yang kedua Nurul Afrina binti Zailis, dan yang ketiga ialah Muhammad Amin Naim bin Muhammad Yusof. Antara isi kandungan yang kami akan kupaskan pada pembentangan pada kali ini, yang pertama ialah aspirasi pendidikan, yang kedua kami akan menyentuh hala tuju pendidikan, dan yang ketiga adalah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan ini ialah satu pelan pendidikan Malaysia yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai keberhasilan bagi sistem pendidikan negara secara keseluruhan. Yang kedua, aspirasi sistem pendidikan negara terdiri daripada dua, iaitu aspirasi sistem dan aspirasi murid. Kepada aspirasi sistem pendidikan negara, ada 5. Yang pertama adalah akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan untuk memulihkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat untuk memastikan kadar akses jagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat sekolah menengah. Yang kedua adalah kualiti. Semua kanak-kanak akan memiliki peluang untuk mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Manakala yang ketiga adalah equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi ini menyediakan pendidikan terbaik kepada semua kanak-kanak, tidak kira sama ada kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang antara murid bandar dan non-bandar supaya mendapat pendidikan yang sama rata. Yang keempat adalah perpaduan. Bila berinteraksi dengan murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Hasrat kementerian bagi menjana suatu sistem yang memberi peluang kepada murid untuk berkongsi dan memberikan aspirasi supaya membentuk dan memperkukuhkan lagi perpaduan di dalam negara Malaysia. Dan yang kelima adalah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Seterusnya kita pergi kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama adalah pengetahuan. Peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Murid akan didedahkan dengan pengetahuan am secara menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah manusia dan geografi. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Setiap individu murid akan belajar bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baru. Hal ini bagi memastikan murid dapat berfikir secara kreatif dan lebih kritis dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja secara berpasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan dalam setiap diri murid tersebut. Seterusnya, yang keempat adalah kemahiran dua bahasa. Setiap individu murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimum. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika
dan kerohanian dalam setiap individu murid bagi menghadapi cabaran yang akan ditempuhi ketika mereka dewasa. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu murid yang penyayang, yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Dan yang terakhir adalah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara amat diperlukan untuk memperoleh kejayaan dan bagi masa depan Malaysia. Semangat patriotik akan dipupuk dalam setiap individu murid dengan cara pemahaman terhadap negara dan sejarahnya dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara untuk mewujudkan identiti nasional yang sebenar. Baiklah, kita akan beralih kepada hala 7 pendidikan. Hala 7 pendidikan iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua SKPMG 2 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi SKPM adalah bertujuan untuk menjadi panduan untuk mengukur standard kualiti di sekolah. Jadi SKPMG 2 pula adalah penambahbaikan daripada SKPM setelah Kementerian menyemak semula instrumen penilaian kendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan. Yang terakhir, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah bertujuan untuk mewujudkan peluang yang lebih luas ke arah keberhasilan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing. Baiklah, perkara yang ingin dicapai dalam hala 7 pendidikan dalam SKPM, standard pertama adalah kepimpinan yang berperanan sebagai pemimpin dan meningkatkan kualiti PDP. Dalam standard kedua pula, organisasi sekolah diuruskan dengan potensi dan keperluan staf serta memanfaatkan sumber luaran, bukan saja sumber luaran namun sumber dalaman supaya sekolah akan diurus dengan baik dan cekap. Dalam standard ketiga pula, kurikulum, sukan dan hal ehwal murid yang diurus bagi memastikan sekolah melahirkan murid yang seimbang dari segi intelektual, jasmani dan rohani. Seterusnya, standard keempat iaitu guru melaksanakan PDP yang berkualiti untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid. Dan yang terakhir adalah kemenjadian murid adalah tujuan sekolah untuk melahirkan murid yang berilmu pengetahuan dan lain-lain seperti berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencapai kesejahteraan diri. Terusnya, perkara yang ingin dicapai dalam hala 7 pendidikan, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua ataupun SKPMG 2. Dalam standard pertama, pengetua atau guru besar PGB adalah peneraju, pembimbing dan pendorong bagi warga sekolah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam standard kedua pula, pengurusan organisasi yang meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah dari segi pengurusan sumber daya manusia, pendidikan, perpaduan dan banyak lagi. Dalam standard ketiga pula adalah bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Dari segi kurikulum, perkara yang ditekankan adalah pengurusan mata pelajaran, pengurusan masa dan banyak lagi. Dalam core kurikulum pula, perkara yang ditekankan adalah pelaksanaan core kurikulum seperti unit beruniform, sukan dan permainan dan banyak lagi. Dan yang terakhir adalah hal ehwal murid. Perkara yang ditekankan adalah disiplin murid, kesihatan murid dan banyak lagi. Okey, standard keempat pula adalah guru sebagai perancang, pembimbing dan pendorong bagi murid untuk memperkembangkan potensi murid. Dan yang terakhir iaitu standard kelima adalah kemenjadian murid dalam akademik, kurikulum dan kemenjadian sahsiah murid yang berupaya mencapai potensi diri sepenuhnya. Seterusnya, kita akan pergi kepada implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang definisi guru berjiwa pendidik. Guru yang berjiwa pendidik ini mempunyai sikap tanggungjawab, amanah dalam menjalankan tugasan mereka dan mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan kemahiran dalam sesuatu bidangnya. Seterusnya, guru yang mempunyai pemahaman yang jelas tentang matlamat sebenar dalam pendidikan yang ada asasnya untuk mengubah sahsiah diri seseorang. Perubahan sahsiah diri itu perlu menyentuh daripada hati dan akal fikiran pelajar. Oleh itu,
Guru perlulah mendidik muridnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajarinya. Ini merupakan contoh ciri-ciri guru yang berjiwa pendidik. Antaranya ialah yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, amanah, dedikasi, bersikap terbuka, penyayang, penampilan dan keteratesan. Jadi, implikasi yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat merancang dan menjalankan aktiviti pembelajaran serta mencapai objektif ataupun matlamat dalam pembelajaran mereka. Sebagai contoh, apabila mereka mempunyai jiwa pendidik, mereka dapat mencapai objektif apa yang mereka ajar kepada murid-murid tersebut. Guru tersebut hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk memperluaskan pencapaian murid melalui cara pemikiran, tingkah laku mereka dan nilai kepribadian. Guru juga perlu menentukan hasil pengajaran yang perlu diajar agar dapat mencapai matlamat dan memastikan pembelajaran secara efektif. Maksudnya di sini, guru perlu menghasilkan satu pengajaran supaya mereka dapat mencapai objektif yang mereka mahu dan pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah guru yang mempunyai wawasan. Wawasan ini merujuk kepada perpandangan jauh, terutamanya berkaitan dengan perkembangan masa depan bagi mencapai matlamat yang penting dalam sesebuah organisasi tersebut. Guru wajarlah mempunyai satu wawasan yang terang dan jelas untuk membuat apa-apa keputusan dalam aspek pendidikan ini. Hal ini untuk mempertingkatkan lagi kemahiran berfikir aras tinggi murid-murid dan kemahiran dalam pembelajaran mereka. Guru juga sepatutnya mencapai standard tahap global supaya ilmu yang diajar sesuai dengan hasrat Pilihan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Seterusnya, guru yang berilmiah juga mestilah bertindak dengan seiring kemajuan zaman. Sebagai contoh, guru-guru menggunakan teknologi terkini semasa sesi pembelajaran mereka. Seterusnya ialah guru menjadi suri teladan. Guru perlulah menjadi ikon dan contoh yang terbaik dalam perkhidmatan perpaduan murid dan masyarakat. Hal ini, guru juga dapat memupuk perpaduan di antara pelajar yang berbilang kaum supaya mereka dapat hidup bersatu padu. Seseorang guru juga perlu berusaha menghasilkan murid yang bertingkah laku baik dan sesiasa diri yang terpuji. Guru juga merupakan pembentuk seseorang murid supaya mereka menjadi insan yang berguna pada masa akan datang. Guru juga merupakan ibu bapa pelajar di sekolah dan perlu mengambil tindakan yang positif untuk memupuk nilai-nilai moral terhadap murid. Guru juga perlu sentiasa mengawasi anak-anak murid mereka supaya mereka dalam kawalan yang baik. Baiklah, sebagai rumusannya, guru memainkan peranan yang amat signifikan dalam sistem pendidikan di seluruh negara untuk melahirkan generasi yang berilmu selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Para guru perlulah memiliki jiwa seorang pendidik yang mengamalkan semua nilai-nilai murni bagi merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Justeru guru hendaklah perlu kompeten, tinggi akal budi dan ikhlas untuk mendidik anak bangsa menjadi modal insan yang ideal.